A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan pada tajuk bab yang pada bab tafsir, pada bab tafsir, pada tajuk pada pelajaran yang kelima, tajuk Birrul Walidaini. InsyaAllah pada muka surat 41. Boleh rujuk pada muka surat 41 insyaAllah. Birrul Walidaini, berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi untuk video kali ini, insyaAllah apa yang kita akan pelajari daripada video ini ialah, pertama, kita akan berjaya untuk menyebutkan ma'anil kalimat yang terpilih, syarah ayat secara umum, menerangkan perbahasan ayat ini daripada sudut kefahaman uffin, berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan kalimah uffin dalam Al-Quran. Kedua, hukum birrul walidaini, berbuat baik pada ibu bapa. Yang ketiga, kaifiyatul birrul walidaini, kaifiat cara untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan yang terakhirnya, kita akan mempelajari dalam video ini berkaitan dengan ma yu'khadhu minal ayat, apa yang kita boleh ambil pelajaran daripada ayat ini insya-Allah. Jadi siapa yang ada buku boleh rujuk pada muka surat 41, dan kita sekarang sedang merujuk kepada muka surat 42 pada ayat surah Al-Isra ayat 23 hingga 25 insya-Allah. Boleh tengok sikit Jadi sukalah saya bacakan sikit ayat ini untuk kita ambil berkat ayat membaca ayat Quran. Moga-moga Allah redha pada kita insya-Allah. Jadi baca sikit insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhaka adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sadaqallahul aliyyul azim insya-Allah. Surah Al-Isra ayat 23 hingga 25. Jadi boleh rujuk kepada tafsir terjemahan ayat Quran berkaitan dengan apakah yang kita baca dan apa yang kita sedang bincangkan insya-Allah. Jadi adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, sidang penonton, jadi kita tengok pada ma'anil kalimat disebut kat situ wa qada rabbuka. Disebut wa qada rabbuka ai amara wa awsa bihi, perintah dan diwasiatkan dan wasiat dengannya. Perintah wa awsa, amara perintah, wa awsa bihi dan wasiat dengannya. Allah perintah dan Allah wasiatkan dengannya. Wa qada rabbuka alla ta'budu, Allah perintahkan dan Allah wasiatkan dengannya oleh Rabbuka, Tuhan engkau, alla ta'budu, bahwasanya janganlah kamu menyembah Allah, menyembah selain daripada Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Kita boleh rujuk balik kepada terjemahan ayat Quran. Buka tafsir sikitlah ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, ai tuhsinu bil walidaini, bahwasanya tuhsinu, hendaklah kamu berbuat baik
bil walidaini, dengan kedua ibu bapa, ihsana, dengan sebaik-baik buat baik, ihsana. Beza dia guna dengan perkataan ihsana, kan, dengan sebaik-baiknya. Fala takul lahuma uffin, ai tabba, celaka, au qabhanan, ataupun buruk, au khusranan, ataupun bahasa sini khusran ni pun ni lah, cela lah, rugi. Apa-apanya bahasa namanya memburuk-burukkan, ataupun bahasanya buruk, ataupun bahasanya akan menyebabkan kita rugi. Jadi mungkin susah kat sini, susah nak faham apa yang dimaksudkan dengan ma'ani mufradat tersebut. Apa perkara yang mudahnya kita nak faham, apa perkara yang membuatkan mak bapak kita terasa hati dengan kita, kan? Dia guna adalah ayat Quran ni menggunakan perkataan ufin. InsyaAllah kita akan bincang di ayat akan datang berkaitan dengan ufin ni. Tapi saya nak sebut juga apa dalalang sebut tu. Apakah yang dimaksudkan dengan ufin kat sini? Ufin ni segala benda yang boleh menyebabkan mak bapak kita terasa hati, kan? Walaupun benda tu bagi kita kecil dan tak kasar pun, kalau istilah dengar di akal, dengar di telinga, dipikir di akal, tak kasar pun. Contohnya apa? Mat, pergi ni tolong mak saya pergi beli barang. Kejap mak, kejap. Ufin termasuk dalam perkataan ni, dalam ayat ini. Ufin itu ialah kejap tadi tu. Okey. Mat, tolong buang sampah tak? Ish, mak ni. Dia tak sebut pun uf kat situ, tapi dia sebut ish. Mak kita terasa hati. Tu benda tu lah yang dimaksudkan oleh Allah dengan wala takul lahuma uffin. Okey, dan disebutkan depan tu lagi besarlah kat situ, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Allahu a'lam. Jadi disebut wala tanharhuma, ai wala tazjarhuma, janganlah kamu mengherdik mereka. Lebih besar daripada itulah. Kalau kita berkasar dengan menggunakan bahasanya kasar ataupun meninggikan suara, itu juga termasuk dalam larangan Allah, berdosa besar. Larangan ini larangannya dosa besar. Lepas tu kita kata kaulan karima, ai jamilan layinan, cakaplah dengan lembut, cantik, layinan, dan lemah lembut. Itu yang sepatutnya kita cakap dengan mak bapak kita. Allahu a'lam. Jana hazulli, ai alin, berlemah lembut, lahuma, bagi keduanya, iaitu mak dan ayah. Janibuka, jadimuka wa tawadu' lahuma, terhadap mereka, jadimuka, di sisi engkau, wa tawadu' lahuma, dan rendahkanlah diri kamu kepada mereka. Itu je maksud janah zulli, iaitu berlemah lembut kepada mereka ketika mana kau berada di sisi mereka. Wa tawadu', dan yang ini paling besar dekat dalam ayat ini, dengan maksud kita kena merendah diri dengan mak bapak kita. Ada perasaan merendah diri, jangan rasa berbangga. Ni akan akhir zaman ni akan datang satu zaman, dan memang zaman tu pun dah berlaku. Anak ni dia rasa besar daripada mak bapak dia, sedangkan dulu masa dia lemah, masih lagi kecil, apa yang berlaku, mak bapak dia lah sendiri yang bela dia daripada lemah sampai dia jadi kuat. Allahu a'lam. Sepatutnya tak macam tu. Jadi dalam ayat ni, kalau kita tengok pada muka surat 42, dia ada doa daripada riwayat Abu Daud. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, yang disebut salasun da'watu mustajabatu la syakku fihinna, da'watul walidaini wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Yang nak cerita kat sini dalam hadis ni, doa orang yang sangat mustajab ni ada 3. Apa dia? Doa kedua ibu bapa, doa orang yang musafir, dan doa orang yang dizalimi. Terutama mak bapak lah, kan. Selalu masa saya ngaji dulu, guru saya suruh pesan, kalau kita akan datang bila kita jadi anak, jadi ibu bapa, kita kena ingat, bila kita jadi ibu bapa nanti, akan satu masa nanti kita ni kena cakap kepada anak kita tu dengan cakapnya paling baik. Tak boleh dengan bahasa-bahasa yang istilahnya menyumpah. Sebab apa?
pasti akan lekat benda sumpahan tu kepada si anak. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang dulu, kalau dia marah ke anak dia sekalipun, dia takkan sebut benda-benda yang tak elok. Contohnya apa? Kalau saya ingat dulu, mak saya, nenek saya semua sebut berkaitan, kalau dia nak marah saya pun dia kata bertuah punya budak. Dia sebut perkataan tu, bertuah. Dia tak sebut anak hantu ke apa ke. Dia tak cakap macam tu. Zaman sekarang ni mak bapak dah lari daripada adab-adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya berkaitan dengan perkara tersebut. So hati-hati sebab apa yang kita sebut, mak bapak sebut, benda tu sebenarnya sangat mustajab. So kalau dah benda tu dah terbuat, boleh sebenarnya kita kena doa lah balik. Sebab doa insya-Allah doa mak bapak tu sangat mustajab. Jadi kalau sekarang ni kita anak, apa yang perlu kita buat? Kita kena latih diri kita supaya tak cakap benda yang tak elok. Kita kena latih diri kita supaya kita tak cakap benda yang tak elok. Allahu a'lam. Jadi kita pergi pada muka surat ke-43. Syarah ayat ijmalan. Okey, kat sini penting. Biasanya kalau soalan dia akan ambil ayat kat sini, suruh kita sama ada dia akan potong lepas tu suruh sambung, ataupun dia akan suruh kita isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Jadi dia sebut amarallahu subhanahu wa ta'ala bi anna yufarriduhu bil ibadati wa yahussuna 'alal ihsani ilal abi wal ummi. Tu poin yang pertama. Amarallahu, Allah telah memerintahkan, bi anna yufarriduhu, bahwasanya hendaklah seseorang itu yufarriduhu, beribadah beribadah semata-mata, wa yahussuna, dan dan menggesa kita, alal ihsani, untuk berbuat baik kepada ibu bapa, alal ihsani ilal abi wal ummi, untuk berbuat baik kepada ibu dan kepada bapa dan ibu. Itu poin yang pertama. Daripada ayat itulah Allah sebut kat situ, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang mana Allah suruh sembah siapa? Hanya sembah Allah. Allah hanya sebut Allah sebut kat situ, hendaklah kamu sembah Allah. Dan kat situ Allah sebut kat situ, ayat selepas dia, wa bil walidaini ihsana, dan hendak pada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu buat baik. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya seolah-olah Allah nak sebut buat baik kepada ibu, kamu buat baik kepada ibu bapa ni sampai taraf dia tu nak sama dengan beribadah kepada Allah semata-mata. Sebab tu kita akan belajar akan datang kita akan datang ayat ni nak menyebutkan selagi mana mak bapak kita tu suruh kita buat baik, selagi tu kita kena ikut cakap dia. Bila dia suruh kita buat jahat, jangan ikut cakap dia. Faham tak? Itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Itu ayatnya pertama. Nak syarah tu panjang, kena ngaji suku. Lepas tu sebut wa najidu iktiranu, dan kita akan dapat ni iktiranu, persamaan ibadatullahi, beribadah kepada Allah, bibirril walidaini, dengan berbuat baik dengan ibu bapa. Seolah-olah akan ada persamaan, tapi sebenarnya tak. Mudah aja. Selagi macam saya cakap sebelum ni, selagi mana mak dan ayah kita tu perintah untuk buat baik, selagi tu kita kena ikut. Kalau mereka mula untuk perintah kita buat benda yang tak elok, waktu tu lah kita berhenti untuk ikut apa yang kedua mak bapak kita ini perintahkan. Allahuakbar. Pada ketika itu sahajalah. Ya. Wadzalika litakidu haqquhuma. Demikian itu litakidu, kerana kuat haqquhuma, hak keduanya, wa amarallahu, dan perintah Allah, bi anna, bahwasanya yaqulul waladun, kata-kata anak itu, liwalidayhi, kepada dua ibu bapanya, al-kabiraini, yang kedua-duanya tua, au li ahduma, ataupun kepada salah seorang daripada kedua ibu bapa tersebut, qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Okey, Allah sebut kat situ. Fala yarfa'u sautun, maka janganlah mengangkat suara, fauqa sautahuma, melebihi sautuhuma, suara kedua-duanya. Okey, wa yahfadu janahu, dan rendahkanlah janah, ego kita, az-zulli minhuma, rendahkanlah janahu zulli, ego kita, ego kebesaran kita, minhuma, daripada keduanya. Saya terjemah janahu zulli, harga diri dan ego kita, minhuma, daripada keduanya. Okey,
Kena faham kat situ. Kerana anak ni kadang-kadang dia ego kan. Mak bapak dah, kadang-kadang mak bapak tuan kampung, anak dah belajar pandai-pandai, lepas tu bila dah kerja hebat, dah kaya raya semua, lupakan mak bapak yang tua, dah tua, kerja kampung semata-mata. Allahu a'lam. Jangan jadi macam itulah kan. Fayakunu bizalika, maka jadilah perkara tersebut nikmal waladun, sebaik-baik nikmat, waladun, anak, allazi yad'u liwalidayhi, yang mana mendoakan kepada kedua ibu bapanya, jazaan, sebagai balasan, rahmatuhuma bihi, kasih sayang keduanya, bihi, dengan si anak. Fayaqulu, maka mereka kata, rabbirhamhuma, wahai Tuhan kami, irhamhuma, rahmatilah keduanya, kama rabbayani, seperti mana mereka memelihara kami, saghira, ketika kecil. Saya ingat dulu masa saya ngaji tu, pernah guru saya sebut antara sebab doa kita mustajab adalah kita memasukkan doa, mendoakan kedua ibu bapa kita ketika setiap kali doa. Maksudnya selepas daripada kita bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, puji Allah, selawat kepada Nabi, nombor 5, ataupun nombor 5 ataupun nombor 3, kita masukkan dalam doa kita, awal doa kita tadi tu, dengan mendoakan kedua ibu bapa kita. Dia buka dan tutup. Itu kata guru saya lah. Dan memang ada sandaran pun, hadis menyebutkan kalau kita tak mendoakan mak bapak kita satu hari, doa kita tak mustajab. Allahu a'lam. Jadi itu yang pertama. Wa yatlubu minallahi ta'ala, dan meminta kepada Allah Ta'ala ar-rahmah, kerahmatan, lahuma, kepada keduanya, fi doa, di dalam doa. Muhawaratul ayat. Okey. Jadi dia sebut mafhumu qaulu uffin. Ni perbincangan secara lebih dalam. Apakah yang dimaksudkan dengan muhawaratun, yang dimaksudkan dengan uffin? Ismun fi'lun mudhari'un. Isim fi'il mudhari' bimakna tadajjur, bermaksud kasar, wal karahiyatu, benci, wa tabarrumi, dan sama juga tabarrumi itu benci, ta'biran, diibaratkan anil azdira'in, penghinaan. Sebab tu saya cakap mudah cerita, apa perkara yang semua perkara yang membawa kepada kelukaan ataupun ibu bapa kita ni terasa hati dengan perkataan kita. Okey, ambil sampai situ Yang dimaksudkan dengan uffin, isim fi'il mudhari' sampai kepada ta'biran anil izdira'in, sampai situ. Boleh ambil sampai situ hafal. Okey. Wa ta'khudhu al-fa'u kullu harakatin munawwanatin wa ghairi munawwanatin fala takul lahuma uffin. Qala Mujahid, wal makna la tastakziruhuma. Ambil kat situ poin seterusnya. Qala Mujahid, berkata Mujahid ni salah seorang tabi'in, disebut wal makna, makna yang dimaksudkan dengan wal makna makna uffin. Ambil kat situ, letak pembuka kata la tastakziruhuma, janganlah kamu melukakan keduanya, kama lam yakuna, seperti mana tidak mereka itu yastakziranika, seperti mana mereka itu tidak melukakan kamu ketika kamu kecil. Itu sampai itu kata Mujahid. Itu poin yang kedua daripada pertama tadi takrif kita dah dapat, lepas tu kita dapat ambil pula Mujahid, kalam Imam Mujahid. Yang ketiga, kalam Imam Atha. Dia kata la tanghaddi, janganlah kamu menabik dada. Jadi mendabik dada, mudah sekali. Tanghad yadika, janganlah kamu kalau maksudnya ni kasih faham kat sini ialah angkat macam ni faham kita mendabik dada lah. Alaihima wala tanghad yadika, janganlah kamu mendabik dada. Alaihima, kepada keduanya. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu
berkasar dengan keduanya. Iaitu la taghluz lahuma, janganlah kamu memberati mereka berdua. Okey, itu faham maksud uffin. So mudah faham, ialah macam saya cakap, saya ulang lagi sekali kali yang ketiga. Apa saja perkataan yang menyebabkan mak bapak kita terasa hati, itulah yang dimaksudkan uffin. Walaupun kita rasa benda tu tak tak menyebabkan mak bapak kita sakit hati. Faham Kena faham. Apa saja perkataan, apa saja perbuatan yang menyebabkan mak bapak kita terasa hati, itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan uffin tadi. Hukmul birrul walidaini. Innal birrul walidaini wajibun fil Islam. Itu hukum dia. Hukumnya, hukmul birrul walidaini wajibun fil Islam. Tu sampai situ je point dia sebenarnya. Tapi nak atas dasar belajar kita baca juga. Okey. Wa qad akkadallahu al-amra bil ikramil walidaini. Wa qad sesungguhnya akada, Allah telah menguatkan amara, perintah, bil ikramil walidaini, untuk memuliakan kedua ibu bapa, hatta sehingga qaranallahu ta'ala, menyamakan Allah Ta'ala al-amru bil ihsani, perintah untuk berbuat baik kepada keduanya, bil ibadati, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai macam tu. Ayat tu, tengok balik ayat tu. Sebab tu saya cakap kalau nak syarah tu lama, kena ngaji suku lah. Qala Imamul Ghazali, kata Imam Ghazali, wa adabul waladun, adab dan adab anak-anak, ma'a walidihi, kepada kedua ibu bapanya, an yasma'a kalamahu, bahawasanya dia mendengar kata-katanya ibu bapa, wa yaqumu biqiyamati, dan melaksanakan apa perintah dia, wayam tasilu amruhu, sama juga laksana perintah dia, wala yamshi amamu, dan tidak berjalan di hadapannya. Zaman sekarang anak-anak jalan depan mak bapak tak minta izin pun. Zaman dulu kita zaman saya dulu, ingat dulu, kalau ni patah balik, kadang-kadang tu kena cubit dulu, patah balik kena minta izin dulu, bongkokkan badan kita ketika berlalu depan mak bapak kita. Tu dia ajar zaman dulu. Zaman sekarang saya tak tahu. Wala yarfa'u sautahu, dan janganlah mengangkat akan suaranya, wa yulabbi da'watahu, dan meremeh-remehkan panggilannya. Itu sampai situ kata Imam Ghazali. Wa kadzalika, demikian juga, yahrusu ala talabi mardati, hendaklah kamu memelihara, ala talabi, atas menuntut, mardati, keredaan keduanya, wayah fadulahu janahu, dan rendahkanlah baginya kedua bapa, anak tadi tu, janahahu, ego, bisabri, dengan bersabar, wala yamanna, dan janganlah dia bercita-cita, bil birri lahu, dengan buat baik kepada kedua ibu bapa tadi tu, wala bil maksud berbuat baik kepada ni, maksudnya nak sesuatu daripada buat perintah mak bapak ni sebab nak sesuatu. Wala bil qiyami bi amrihi, dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, wala yanzuru ilaihi, dan tidak melihat kepada ibu bapa tersebut, syazaron, orang kata apa mudahnya, pandangan selek. Pandangan selek macam mana? Merenung, menjeling. Wala taqtub wajahahu, dan janganlah kamu berkerut muka di hadapan wajahnya, fi wajhi. Maksud situ, jangan sampai kita depan mak bapak kita berkerut muka. Zaman sekarang anak-anak depan kawan-kawan boleh bermanis muka, depan mak bapak, susah nak cerita sekarang macam-macam. Okey, kita sambung pada muka surat ke-44. Kaifiyat birrul walidaini, cara berbuat baik kepada ibu bapa. Iza aradta al-fawzi, jika engkau hendak al-fawzi, berjaya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, fa'mal, maka beramallah, bil wasayatil atiyah, dengan wasiat ini. Ni ambil daripada mana? Ambil daripada Imam Ghazali punya kitab adab. Pertama dia kata, sa'id ummuka, tolonglah emak kau, fil baiti, di rumah, wala tata'akhir, dan janganlah kau melewat-lewatkan ataupun melambat-lambatkan, an musa'adati, daripada menolongnya,
menolong abika bapa engkau fi amali pada pekerjaannya. Yang kedua, syawiruhuma, mintalah bermesyuaratlah dengan mereka, mintalah pertolongan mereka, tanyalah pendapat mereka fi a'malika pada pekerjaan engkau, kulluha, semua sekali. Hang nak buat apa, hang kena tanya mak bapak dulu. Mudah cerita. Wa atazar lahuma, dan mintalah izin daripada keduanya idza idtirarta, jika kau memerlukan, lil mukhalafati, untuk bersalahan dengan pandangan mereka. Talattuf, berlemah lembut biwalidaika, dengan kedua ibu bapa engkau, wala ta'bis, dan janganlah engkau melawan ataupun ta'bis, berkeruk muka, fi wajhihima, pada pandangan kedua mereka, wala tahzik, dan janganlah engkau menjeling an-nazari, dengan pandangan ilaihima, kepada keduanya, ghadiban, sebab marah, sebagai tanda marah. Jangan sampai macam tu. Allah Rabbi. Anak-anak zaman sekarang bukan buat muka je macam-macam, humpuk-humpuk sana baling sini sebab tak dapat apa yang dia kehendaki. Jadilah anak derhaka. Allah Rabbi. Taatilah walidaika, kedua ibu bapa kau, daiman, sentiasa, fi ghairi ma'si, pada selain pada bukan maksiat. Fala ta'atun li makhluqin, maka tiadalah ketaatan kepada makhluk, fi maksiatil khaliq, pada buat maksiat kepada Allah. Hafiz ala sum'ati waliduka, jagalah atas sum'ati waliduka, pendengaran mak bapak. Wa syarafihima, dan muliakanlah keduanya. Wa malihima, dan jagalah harta keduanya. Wala ta'khudh syai'an, dan janganlah kamu ambil sesuatu pun biduni iznihima, tanpa izin kedua ibu bapa. Jangan sampai macam itu. Dan yang terakhir disebut second last, khatib waliduka, bercakap dengan kedua ibu bapa engkau, bi adabin, dengan adab. Wala takul lahuma, dan janganlah kamu kata kepada keduanya uffin. Dah sebut sebelum ni, uffin tu dengan maksud apa-apa perkataan yang menyebabkan mak bapak kita terasa hati. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu berkasar kepada mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katalah kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Dan yang terakhir, i'mal bima yusarrihuma, buatlah dengan apa yang memudahkan keduanya, walau min ghairi amrihima, walaupun mak bapak tak suruh. Kal khidmati, seperti buat kerja, wasyira'in, beli, al-lawazimi, benda-benda yang yang biasa dia akan beli, wal ijtihadi, dan bersungguh-sungguh fi talabil ilmi. Itu juga salah satu daripada khidmat kepada mak bapak. Kita belajar bersungguh-sungguh, itu adalah perkara yang salah satu daripada perkara yang menyebabkan mak bapak kita jadi redha pada kita. Dan yang terakhir sekali, kita akan sebut berkata ma yu'khazu minal ayat. Apa yang kita boleh ambil daripada ayat? Inna awwalu amri, sesungguhnya awal-awal perintah, yajibu, bahawasanya wajib, an nahtamma bihi, kita utamakan dengannya, alla na'budu illallah, bahawasanya janganlah kita menyembah selain daripada Allah, wahdah, semata-mata, la syarikalahu, tiadalah sekutu bagi Allah. Wal amru tsani, perintah kedua, wa birru wal ihsanu ilal walidaini, berbuat baik dan berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa, madama, selagi mana, lam yukhalif, tidak bersalahan, al amru awal, bersalahan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Alaina jami'an, atas kita semua sekali, likai, supaya natahaqqaqul amri tsani, melaksanakan perintahnya kedua, iaitu berbuat baik pada mak bapak tadi tu, la budda, tak dapat tidak, annam saka azza, kita pegang kita menjauhi al-azza, kesakitan, anil walidaini, daripada kedua ibu bapa kita. Jangan buat mak bapak kita sakit hati.
wa ta'atuhuma, dan taat kepada keduanya, fi ma'rufin, pada benda-benda yang baik, wa antakula, dan tidak dan bercakap dengan keduanya, qaulan karima, dengan kata-kata yang mulia. Yang keempat, ihzar, berjaga-jagalah, min uquqil walidaini, daripada derhaka kepada kedua ibu bapa, li annahu, kerana berdurhaka kepada kedua ibu bapa, yuwarrisul fakri, mewarisi kefakiran. Siapa yang wakil ni biasanya memang fakir, tak fakir harta pun, dia fakir adab. Tak fakir adab pun, dia memang hidup tak selamat. Wayufkidul barakah, dan kurang berkat, fi hayatin, dalam kehidupan, wa min akbaril kabari, dan sebesar-besar dosa, wa yastahaqqul iqabi, dan akan dapat balasan yang besar. Dekat dunia lagi dah dapat. Ad-du'a'u lil walidaini, berdoa kepada kedua ibu bapa, wasilatun, satu wasilah, min wasail, daripada wasilah, si'atur rizki, meluaskan rezeki, wa barakah, dan berkat, fil hayatin, insya-Allah. Jadi adik-adik, anak-anak, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang kita pelajari daripada pelajaran kita yang kelima, birrul walidaini, insya-Allah. Moga-moga Allah rezekikan kita untuk berbuat baik pada kedua ibu bapa kita, daripada mula sampai ke akhir hayat mereka. Allahu a'lam, insya-Allah. Jadi cukup sampai itu. Kita berjumpa di siaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.